Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jal kerana dengan kurniaan dan izinnya kita melangkah satu kiraan pada tahun 2022. Walaupun hari-hari yang datang dan pergi itu sebenarnya sama sahaja antara tahun bertambah ataupun angkanya tidak berubah. Hakikatnya setiap hari umur kita bertambah. Sama ada dia dinamakan dengan tahun 21 ataupun 22, ia tidak mengubah daripada hakikat kedatangan hari yang baru, kedatangan waktu yang baru, jam yang baru, minit yang baru. Berarti kekurangan pada asal umur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap di kalangan kita. Tahun ini kita masuk 2022 dengan segala macam pandangan, pendapat dan berbagai lagi. Dan kita telah sebut, bagi kita hal-hal yang seperti ini sama saja, cuma ia hanya membentuk perancangan kita untuk satu tempoh waktu di dalam bekerja dan urusan yang kita lakukan. Dan kita syukur juga hari ini setelah kita berbincang panjang tentang masalah saf di masjid ini, dan Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, setelah kita menghadap Duli yang Maha Mulia Raja Perlis untuk memohon perkenan supaya kita merapatkan saf pada tempoh 8 hari bulan subuh, kita bersetuju walaupun ada berbagai pandangan, tetapi kita menyatakan memandangkan waktu ni masih lagi ada COVID ni, kita menyatakan rapat tanpa bersentuhan. Selepas daripada itu, maka hendaklah pada waktu-waktu yang lain itu kita cuba renggangkan antara kita bagi mengelakkan penularan penyakit. Kerana telah lama tempoh ini dan kita melihat masyarakat manusia pun telah perlukan meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan langkah yang diambil di negeri ini akan menjadi juga galakan pada negeri-negeri lain juga untuk meneruskan hal yang sama. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu babul masajid. Bab berhubung dengan masjid. Masajid ialah kata jamak ataupun kata plural kepada masjid, iaitu satu, singular, iaitu kepada masjid. Ini adalah bab yang baru daripada Bulughul Maram, hadis-hadis yang hukum yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan bab ini dia akan mengumpulkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid, titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masjid. Apa maksud masjid? Masjid ni apa? Masjid daripada perkataan sajad, sujud. Masjid adalah isim makan. Isim makan ni nama tempat. Nama tempat. Arab ni dia panggil isim makan, masjid kan. Di atas maf'il, dia isim makan, nama tempat. Bukan makan tu, makan Melayu tu lain. Arab ni makan wa zaman, tempat dan masa. Jadi masjid ialah tempat sujud. Perkataan asal masjid ialah tempat sujud. Dari segi syarak, dari segi umumnya,
semua Allah jadikan di sisi syarak, semua tempat di bumi ini adalah ju'ilat lil ard, ju'ilat liyal arda, ju'ilat liyal ardu masjidan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untuk aku masjid, bumi ini masjidah, ju'ilat liyal ardu masjidah, dijadikan bumi bagiku ini masjid. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama di mana sahaja boleh solat, melainkan tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya tidak solat padanya, iaitu seperti kubur dan seperti tempat buang air besar ataupun buang air kecil. Dari segi fiqh, masjid ialah al-makan al-mawquf lis-salah, tempat yang telah diwakafkan untuk salat. Jadi tempat yang diwakafkan untuk salat dinamakan dengan masjid, khas untuk salat. Yakni tempat itu telah keluar daripada milik individu kepada diwakafkan kepada kerana Allah, yang sudah tidak menjadi milik sesiapa lagi, melainkan bumi itu tempat, melainkan tempat itu tempat untuk sesiapa saja menunaikan salat, khususnya salat 5 waktu dan salat Jumaat, untuk ditegakkan salat di dalamnya, maka itulah masjid. Kalau kita semayang di satu tempat yang mana dia bagi kita tumpang semayang, tapi kita tak keluar, dia tak wakaf tempat tu hak dia punya, dari segi istilahnya tidak dinamakan masjid, tak dinamakan masjid, kerana disyaratkan di dalamnya adanya berlakunya wakaf. Jadi 3 hal di dalam masjid. Yang pertama, wakaf, tanah tu wakaf ataupun bangunan tu wakaf, tak ada pemilik individu. Siapa pun tak kata ni masjid ni aku punya ni, empa tak boleh masuk ke apa, tak ada. Dia adalah wakaf. Kedua, tempat itu diizinkan untuk semua orang solat. Kalau dia wakaf tapi dia tak izin solat, sebenarnya tak ada siapa dah wakaf keluar, tak ada siapa dah mempunyai dah. Tak ada siapa boleh kata masjid ni aku tak bagi hampa solat di dalamnya kerana masjid telah menjadi wakaf, menjadi lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, diizinkan solat. Kemudian ditunaikan dalam masjid itu solat 5 waktu secara berterusan. Itu masjid. Pasal apa kita sebut hal ini? Nak membezakan dia dengan surau yang bukan orang wakaf. Surau di bangunan pejabat, surau ataupun musalla di pusat membeli belah, tempat tu tak diwakafkan, empunya bangunan tu still masih lagi memiliki bangunan tu, dia boleh ambil bila-bila masa saja, maka dia bukan hukum masjid. Maksudnya masjid ni macam Masjid Alwi ni, masjid ni orang tak ada siapa-siapa kot. Pak Ayah ke siapa, jom kita jual orang masjid ni, tak boleh. Bukan milik siapa. Tapi bangunan yang dimiliki oleh developer, pemaju, yang dia bagi penduduk semayang apa, dia boleh ambil bila-bila masa, dia tak jadi masjid. Sebab dia boleh memiliki, dia boleh jual balik. Dia tak ada hukum dia pada, maka tidak ada hukum masjid pada itu. Bila dia tidak ada padanya hukum tu, hukum masjid, maksudnya bangunan itu tidak keluar menjadi bangunan yang wakaf khas untuk solat, maka tidak ada tahiyatul masjid di situ. Kita pi semayang di surau shopping center, perlukah tahiyatul masjid? Tak perlu. Perlukah, adakah untuk i'tikaf di situ? Tak ada, tak perlu i'tikaf di situ. Tak perlu i'tikaf di situ. Dan tak ada hukum i'tikaf di situ. I'tikaf hanya untuk masjid.
Orang berjunub boleh duduk dalam tu tak? Boleh duduk dalam tu. Sebab ia bukan masjid. Orang haid, bagi qaul yang menyatakan orang haid tidak boleh masuk dalam masjid dalam semua keadaan, dia juga tidak dilarang untuk duduk di situ. Itu nak membezakan antara masjid dan musalla. Antara masjid dan surau. Termasuklah surau, sekolah dan seumpamanya, yang mana kerajaan boleh ambil balik. Dia boleh pindah tempat tu, dia bagi tempat lain. Maka tidak terpakai padanya hukum i'tikaf, tahiyatul masjid, tak termasuk. Jadi itu makna masjid. Maka masjid, sebelum saya nak pergi baca hadis ni, masjid ini ada dua jenis. Satu yang masjid memang Allah Ta'ala khususkan dia jadi masjid, tentukan dia jadi masjid. 3. Apa dia tu? Masjid mana? Tuhan tetap dah. Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa. Nabi SAW sebut, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Jangan kamu bersungguh-sungguh berpayah-payah nak melakukan kembara melainkan kepada 3 masjid. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Hak tu tak apa, kita belanja duit pasal apa nak pergi Masjidil Haram. Wa masjidi hadha, dan masjidku ini, iaitu Masjid Nabi. Belanja duit nak pergi Masjid Nabi, sebab dia tak sama masjid lain. Susah payah cari duit nak pergi satu gig, wal Masjidil Aqsa, pergi Masjid Aqsa. Tapi kalau bersusah payah cari duit nak pergi semayang masjid di Jordan umpamanya, tak perlu. Sama saja semayang masjid di Kangak dengan masjid di Jordan, hukum sama. Tak ada kelebihan apa, di sudut tak ada perbezaan, pahala sama. 3 ni saja yang berbeza. Melainkan kita nak pergi masjid tu kerana di situ ada orang mengajar, mengaji, hak tu cerita lain. Hak tu kita nak pergi ambil manfaat yang lain. Adapun untuk mengambil fadilat masjid, semua masjid sama. Sebab itu maka para fuqaha menyatakan bahawasanya sesiapa yang bernazar, umpamanya saya nazar, saya kalau dapat kejayaan ni, saya nak i'tikaf 7 hari di masjid di India umpamanya, contohnya lah kan, ataupun di masjid di Uzbekistan katakan. Lepas tu kita tak pi, kita i'tikaf di masjid Kangak saja. Boleh ataupun tak, tertunai nazar itu. Sebab apa? Statusnya sama. Tapi kalau dia nazar nak i'tikaf di Masjidil Haram, tak boleh, dia mesti pergi Masjidil Haram. Pasal tak boleh mai ikut masjid Kangak ke Masjid Arau, tak boleh. Kalau Masjid Nabi pun tak boleh, kalau Masjid Aqsa pun tak boleh, kena pergi ke sana. Kalau tidak, tak tertunai nazar tersebut. Kerana statusnya yang tak sama di sudut pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. 3 ni Allah khususkan. Yang lain manusia yang khususkan. Manusia yang khususkan untuk dijadikan tempat tu sebagai masjid. Macam masjid ni, orang yang wakaf yang awal yang khususkan supaya tempat ini dijadikan supaya masjid. Pilihan daripada manusia. Manusia yang pilih. Baru kita masuk di dalam hadis yang dibincangkan yang pertama dalam bab ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalah. Darajat ada hadis sahih.
Kata dia daripada Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid. Nabi perintah untuk bina masjid-masjid. Fi dur, di dur. Dur ni di ahya ataupun di kampung-kampung di Arab ni, di lorong-lorong, di kawasan-kawasan penempatan. Setiap kawasan penempatan Nabi suruh perintah untuk bina masjid. Wa an tunazzafa wa tutayyaba, supaya dia dibersihkan dan dia diwangikan, diharumkan. Masjid dibersihkan dan diharumkan. Tak boleh bagi masjid kotor, masuk masjid bau hapak. Ini tak boleh. Nabi SAW di dalam hadis ni, Nabi SAW suruh dibina masjid. Jadi bina masjid ni fardu kifayah. Kalau semua orang tak bina, satu penduduk tu, semua kawasan tu berdosa, kerana tak ada orang dapat menunaikan salat jamaah. Masjid design dia tak ditentukan. Kena ada kubah ke? Tak ditentukan. Kena duduk, kena ada mihrab ke? Tak ditentukan. Kalau dia buat 4 segi macam tu saja, bumbung zinc, dinding pelepah kelapa saja, dan dia niat kawasan tu diwakafkan untuk masjid, jadi masjid tak? Masjid. Pada zaman Nabi macam tu saja. Yang penting diwakafkan kawasan tu. Tak ada siapa boleh ambil, melainkan kawasan itu memang dikhususkan untuk salat 5 waktu. Masjid. Mungkin kita tanya, habis tu ada perkataan al-masjidul jami'. Masjidul jami' maksud masjid yang ditunaikan padanya juga salat Jumaat. Arab dia ada satu lawak dia, satu orang nama Juha. Juha ni macam Pak Pandir lah dalam cerita lawak ni. Kononnya Juha ni pergi tengok satu masjid besar. Dia berkata, dia tanya, liman hadha qasr? Istana siapa besar ni? Dia berkata, hadha laisa qasran wa innama hadha al-masjidul jami'. Ni bukan qasar, ni al-masjidul jami'. Dia kata, rahimallahu jami'an bana hadzal masjid. Semoga Allah merahmati jami' kerana buat masjid ni. Dia ingat jami' tu nama orang, tapi dia sifat alif lam al-masjidul jami', masjid yang mana menghimpunkan, yakni menunaikan padanya salat Jumaat. Itu masjid jami'. Artinya kalau tak sebut masjid jami' tu masjid semua masjid jami' lah ni. Nabi SAW suruh buat masjid. Kalau semua orang tak wakaf tanah, tak cari tanah, orang semua pakai semayang di rumah pada satu kampung tu, berdosa semua. Di sisi mazhab Hanbali wajib solat jamaah, tapi di sisi jumhur yakni sangat dituntut, tapi kalau tak ada siapa yang tunaikan, semua berdosa. Kita dalam hidup ni, kita tengok ada orang buat masjid, ada orang buat masjid. Kerana kita tak boleh buat masjid, tapi kita kena niat, ya Allah, kalau aku ada duit macam dia, aku nak buat masjid. Kita akan dapat pahala macam orang buat masjid, kalau niat kita betul. Pasal buat masjid ni pahala besar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi kata, man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang bina masjid, Tuhan bina macam tu juga untuk dia dalam syurga. Jadi Nabi suruh bina masjid. Dan itu masjid untuk orang awam lah. Boleh juga dur ni mungkin sebahagian bolehlah juga ditafsirkan, Nabi suruh pastikan kita ada masjid di dalam masjid, yang maksud tempat sujud di dalam kawasan rumah kita.
Maksudnya disunatkan kita ni dalam kawasan rumah kita ni, tang mana tempat semayang kita, tempat solat kita. Jangan sampai satu orang tu rumah dia tak ada langsung, tang mana dia nak tahu semayang. Semayang tentu sikit. Sah semayang tu tetapi tak mendapat pahala solat sunat itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada orang, Itban bin Malik, dia datang kepada Nabi SAW. Dia, ya Rasulullah, inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi. Wahai Rasulullah, air banjir ni, air banyak ni, menghalang antara aku dan masjid kaum aku. Jadi aku tak boleh nak pergi nak solat. Fa uhibbu an ta'tiyani fa tusalli fi makanin min baiti ittakhadhuhu masjida. Aku sukalah ya Rasulullah kalau kau datang ke rumah aku, kemudian solat di satu tempat di kawasan rumah aku jadikan itu masjidah, tempat aku sujud. Itu masjid dalam rumah kita sendiri, bukan masjid awam. Yang tu tak masjid dalam rumah kita, kawasan solat kita. Nabi kata, sa'af'al, aku akan buat. Kemudian Nabi pergi rumah dia. Bila Nabi pergi kepada rumah Itban bin Malik, Nabi SAW tanya, ay makanin turid, kau mau tang mana? Mau kat mana? Fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Kemudian aku tunjuk pada penjuru rumah tu. Rasulullah kat situ Rasulullah. Faqama Rasulullah wa safafna khalfahu fa shalla bina raka'atain. Maka Rasulullah SAW pun berdiri dan salat 2 rakaat, dan kami berdiri dalam saf di belakang baginda. Baginda salat 2 rakaat. Jadi tempat itulah Itban bin Malik jadikan sudut di mana dia salat di rumah dia. Tabarruk, yakni mengambil berkat daripada tempat solat Nabi SAW. Maka jika seorang tu dia cari tempat yang Nabi solat, kerana dia nak solat di situ, kerana di situ Nabi solat, tabarrukan, yakni mengambil berkat, tidak salah di segi apa yang ada di dalam hadis. Maksudnya seperti Itban bin Malik lakukan. Nah, hadis tu dia sebut attakhadhuhu masjidah, aku jadikan tempat itu sebagai masjid, tempat sujud. Masjid dalam arti kata tempat sujud. Jadi kita di rumah kita tu, tahu mana tempat kita semayang. Misal sunnah. Setengah orang tadi nak solat tak mana tempat solat, mayang tak mana-mana pun kami semayang rata. Sah juga, tapi tidak dapat sunnah. So bila kita buat rumah, kita dah ambil kira dah tak mana sudut solat, tempat solat kita di dalam rumah kita. Ini adalah sunnah yang Nabi SAW lakukan. Kemudian di dalam hadis ni Rasulullah SAW menyatakan wa an tunazzafa wa tutayyaba, wa an tunazzafa wa tutayyaba, supaya kamu membersihkannya. Nabi SAW suruh bersih. Masjid kena bersih. Masjid kotor, tak cicak, penuh kalut. Masjid kena bersih, sunnah. Nabi kata yu'radu alayya ujuru ummati hatta al-qadah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Dibentangkan kepada aku pahala-pahala umatku sehingga kekotoran yang dia bawa keluar daripada masjid. Kita tengok-tengok masjid dah kotor apa, kita ambil buat keluar. Nabi kita dibentangkan pada aku. Dibentang pada aku. Sebab tu orang yang kerja siap di masjid ni pahala dia banyak. Maka siap jangan penting. Pahala banyak. Buat keluar bukan untuk apa? Muazzin dia dapat pahala, bukan untuk imam dia dapat pahala, untuk siap mendapat pahala. Membersihkan masjid. Waktu tayyaba, supaya masjid juga diwangikan. Arab ni tuan-tuan pergi, dia pasang apa? Bakhur. Bakhur.
Bahu ni wangi. Saya kadang-kadang duk suruh Masjid Alwi ni suruh pasang, cuma kadang-kadang dia lupa tutup, terbakar lah bahu tu. Bahu pasang bukhur dia wangi lah. Sebab tu kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabi, wangi ya bau. Tu seronok masuk dalam masjid. Kadang-kadang masuk dalam masjid kita ni mungkin kurang, alhamdulillah. Setengah masjid masuk bau hapak. Negeri yang sejuk, saya pernah duduk Jordan. Kadang-kadang masjid masuk bau stokin. Masuk bau stokin kalau musim sejuk, orang letih kita. Kawan hak topi tu abang kali stokin berapa hari dah tak buka. Saya cerita tentang saya masih duduk di Oxford tu. Subuh-subuh saya pergi semayang di masjid. Daripada tempat saya duduk tu nak pergi ke masjid tu jauh, lebih kurang 3 km, 2 km. Saya jalan kaki bagi-bagi pergi. Pernah saya beli basikal, dia curi basikal tu hilang. Jadi jalan kaki tu ada satu Pakistan, dia duduk dengan saya. Pakistan tu saya beli basikal, dia tak ada basikal. Dia kata jalan kaki lah pahala banyak. Aku jalan kaki tak lama lagi, hang pun jalan kaki ya. Lain kali hilang basikal saya. Tak apalah. Kita pergi jauh ni, nak sampai 2 km pagi-pagi sejuk-sejuk ni. Masuk ada masjid, kita semayang dalam masjid. Tapi ada orang Malaysia yang pergi semayang, kalau dia masuk masjid walaupun kita duduk dalam saf, kita tahu orang Malaysia masuk. Pasal dia bau kari Malaysia tu. Tuan-tuan kalau duduk di negeri sejuk, tuan-tuan masak duduk di dapur, tuan-tuan tak buka baju tu, dia lekat bau tu di baju tu. Saya lama duk fikir nak kata ke tak mau kata kat dia, nak habaq kat dia lah. Bau kari masuk apa? Sebab tu dilarang, kerana Nabi SAW tu larang orang mari ke masjid ni bau busuk ni. Innal malaikata, Nabi kata tata'adza mimma yata'adza bi banu Adam, mimma yata'adza minhu an-nas. Malaikat ni tata'adza mimma yata'adza minhu an-nasu. Malaikat ni akan rasa, tata'adza ni bukan sakit, maksud tak selesa lah dalam konteks tu, tak seronok, tak suka, menyusahkan. Apa yang manusia tak suka? Bukan malaikat tu jadi ini, maksudnya malaikat dia akan marah kerana hamba Allah semua duk solat elok-elok, tiba-tiba masuk kita tu dia makan raya ni, umpamanya kan. Sekali sendawa satu saf pening. Termasuk yang isap rokok sama juga. Nabi suruh masjid dia bersihkan. Macam mana orang mari masjid kalau isap rokok dan kotor masjid? Sehingga kita baca antara tabi'in ada yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir ni, dia katakan kerana dia ni, Abdullah bin Al-Mujmir ni, dia ni suka membakar bakhur tu ketika Sayyidina Umar duduk khutbah, ataupun maksud bila nak mari Sayyidina Umar dalam masjid, dia bakar. Masjid orang bau wangi. Sebab tu orang yang selalu bawa wangian sembur di dalam masjid, dia menunaikan hadis Nabi SAW di dalam masalah ni. Dan apabila kita tengok masalah ni, kita tengok satu masalah ialah satu perkara, membersihkan masjid, mensucikan masjid adalah arahan Nabi SAW, termasuk di dalam hal ehwal ibadah, yakni ibadah dalam maksudnya yang disuruh oleh Nabi, titah perintah Nabi SAW. Artinya orang yang datang bersihkan masjid, perintah Nabi. Orang Islam kena bersihkan masjid. Saya pergi kawasan banjir di Hulu Langat, masjid masjid masuk air ada yang kapet habis kan,
peranan orang Islam lah, bersihkan masjid. Kalau orang lain nak datang bersihkan masjid, orang bukan Islam, kita tak ada isu lah. Boleh je asalkan masjid tu bersih. Asalkan masjid tu bersih. Cuma orang Islam kena buat keutamaan untuk masjid tempat mereka ibadat. Maksudnya, kalau sampai orang Islam tak ada tempat sembahyang berjemaah, satu qaryah tu berdosa. Melainkan semua orang tak boleh nak keluar. Itu cerita lain lah. Semua orang tak boleh. Kalau orang boleh keluar, maka mereka wajib untuk solat di masjid. Bagi sekurang-kurangnya fardu kifayah, sebahagiannya menunaikan tanggungjawab tersebut. Saya tahu mungkin sebelum saya nak begitu, kadang-kadang orang suka, tuan-tuan, masjid ni kita bina, kita bersih. Dia tak bersih automatik. Masjid, tuan-tuan, tempat Allah Ta'ala redha, tak bersih pun dia jadi bersih. Dia tak jadi macam tu. Tak bubuh wangi pun dia bau wangi. Dia tak jadi macam tu. Hatta masjid Nabi, orang masuk makan bawang, bau makan bawang putih, bau. Nabi kata, man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabna fi masjidina. Siapa yang makan pokok busuk ni, jangan menghampiri kami di masjid kami. Busuk. Saya nak buang superstition kadang-kadang. Bukan superstition, saya tak nafikan kemungkinan berlaku karamah. Tapi jangan kita terlalu cepat buat kesimpulan yang lain, nanti orang buat kesimpulan yang lain. Masjid banjir, tuan-tuan, masjid ayak setitik pun tak masuk. Tak usahlah buat cerita macam tu. Memang kita pergi tengok dia masuk. Ada tak mungkin masjid tertentu Allah selamatkan? Ada. Tapi jangan kita buat umum semua masjid. Jangan kita buat kesimpulan kalau masuk ayak, masjid tu Tuhan tak redha. Kalau tak masuk ayak, baru masjid tu karamat. Tuan-tuan tahu tak, Masjidil Haram pernah banjir, hujan. Tanggungjawab kita jaga masjid. Ya, sebab itu ini adalah tanggungjawab yang Nabi SAW sediakan. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada soalan. Saya tahu ada tuan-tuan nak tanya lagi, banyak tu hantar ni, apa hukum pergi cuci gereja pula? Cuci apa? Kuil. Apa hukum cuci kuil? Saya nak jawab soalan ni pasal saya tak mau nak jawab soalan ni, nak tengok biar pilah orang lain jawab dulu macam mana. Tapi saya nak jawab, saya harap mereka yang mendengar jawapan ni dengar daripada awal sampai habis. Jangan dengar sekerat. Dengar daripada awal sampai habis. Pertama, kita tidak pernah ada sebarang pertikaian ataupun syak ataupun khilaf bahawasanya Islam menyuruh kita bermuamalah, berurusan dengan semua orang dengan cara yang baik. Itu dulu. Kita tak ada masalah. Yang ni kita tak ada kok kita nak kata Islam suruh kita pergi duduk lanyak orang bukan Islam. Kita tak pernah kata. Islam suruh kita buat baik pada semua. Wa qulu lin-nasi husna, cakap kepada manusia dengan cara yang baik semua. Yang ni tak berubah. Standard ni dulu untuk kita tahu. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak larang kamu untuk kamu melakukan keadilan dan berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Allah suka kepada orang-orang yang adil. No doubt, tidak ada pertikaian. Tu buat baik kepada non-Muslim. Buat baik maksudnya akan tolong dia jatuh ke, dia accident ke, dia sakit ke, kita doktor, kita tolong dia. Ini tidak ada isu. Ini memang kita akui agama menyuruh hal ini. Kedua ialah kita orang Islam mengiktiraf kewujudan agama lain. Iktiraf kewujudan. Agama lain tu wujud, kita iktiraf.
dan mengiktiraf hak dia untuk wujud di dalam dunia ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Hak dia untuk wujud. Untuk dia wujud. Bukan iktiraf kebenaran, kita mengiktiraf kewujudan. Dia wujud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan jihad itu sendiri antara fungsinya ialah untuk memelihara tempat-tempat ibadat semua pihak daripada dirobohkan. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jika tidak Allah menjadikan manusia itu tolak menolak, berperang antara satu sama lain, nescaya dimusnahkan tempat-tempat ibadat orang beribadat, gereja dan rumah-rumah ibadat Yahudi dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Kita juga tidak ada hal di dalam menyelamatkan suatu tempat itu, kerajaan menyelamatkan semua tempat daripada dimusnahkan, termasuk juga rumah ibadat orang bukan Muslim daripada diserang oleh musuh. Tak kata kalau musuh serang negara orang Islam, hampa pergi serang gereja Kuil, hampa pergi serang. Jangan serang masjid sudah, lepas tu hampa balik. Tak. Kerajaan protect semua. Itu pun tidak ada isu. Cumanya apabila kita mengiktiraf hak dia untuk wujud, mengiktiraf dia untuk sebagai sebuah agama, itu tidak bererti kita mengiktiraf dia di sudut kebenaran. Kita tak kata dia benar, kita hanya kata dia wujud, dia boleh wujud. Kita tidak disuruh mengiktiraf kebenaran, bahkan kita menyatakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tidak diterima daripadanya, dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Dan dia tak boleh paksa supaya kita mempercayai dia juga benar. Dia tak boleh paksa. Itu akidah kita. Dan kita tak pernah pun memaksa dia untuk dia mempercayai kita agama yang benar. Kita tak pernah paksa dia. Cuma kita kata kami iktiraf awak wujud dan awak berhak untuk wujud. Tapi awak nak suruh iktiraflah kami pun betul, kita mana-mana pun sama, yang penting nak cari Tuhan juga. Tak boleh. Itu kufur. Itu bukan soal iktiraf, itu soal kekufuran, soal akidah. Maka yang menjadi masalah ialah apabila mereka keadaan termasuk media massa dan pengaruh-pengaruh pihak tertentu, dia cuba menjadikan tanda kita ini hidup bersama, kita mesti iktiraf dia juga macam kita mengiktiraf agama kita. Itu tak mungkin. Kita mengiktiraf kewujudan dia, perayaan agama dia, pasal apa nak suruh kita campur sekali? Itu agama. Perayaan agama kita, kita tak suruh dia pun mencampur. Awak kena iktiraf raya haji, raya puasa kami, raya haji kami, mai sembelih lembu sekali yang kami. Kita tak suruh dia. Awak agama awak, kami agama kami. Itu bukan pengukur tanda keharmonian hidup. Keharmonian hidup bukan maksud awak kena jadi mengamalkan sebahagian daripada agama kami amal sebahagian daripada agama awak. Kena perayaan ialah amalan agama. Kami tak amal perayaan awak. Awak nak pergi gereja, awak nak apa, awak nak kata Jesus son of God, son of Lord, itu awak kata. Kami takkan kata. Itu syirik. Tapi tuan-tuan, apa yang sedang dilakukan oleh setengah keadaan, dia jadikan kalau kita tak boleh pi buat raya macam mereka, yang ni dia ni sempit, teroris.
Kita bagi tahu keharmonian Islam 1400 tahun lamanya. Islam menjadi empire dan seumpamanya. Gereja hidup di Andalus. Yahudi hidup di bawah kerajaan di Baghdad. Agama-agama lain hidup. Tidak pun orang Islam kena pergi mengamalkan juzuk daripada agama mereka. Orang hidup, kami beri perlindungan. Kami bagi protection. Protection yang tidak dimiliki diberikan kepada orang Islam di negara-negara kau orang Islam minoriti, diberikan kepada orang bukan Islam di negara orang bukan Islam minoriti. Protection tu awak, itu yang awak perlukan. Bukan perlu kami pergi amalkan agama awak, kerana itu ada satu kekufuran. Itu kita kena jelas. Bila kita jelas hal ini, baru kita boleh bincang perkara yang kita nak bincang ni. Pergi ke kuil, tak pergi ke kuil untuk membersihkan kuil ataupun seumpamanya. Saya bagi azan dulu, nanti insya-Allah kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita sambung semula perbincangan kita tentang
masalah yang ditimbulkan, iaitu pergi buat kerja amal di rumah-rumah ibadat bukan Islam. Sekali lagi saya ingatkan, terutama siapa yang potong video macam ni, dia kena combine bahagian pertama tadi dengan ini supaya dia tak berpisah daripada dasar yang saya terangkan. Setelah kita tahu itu, kita baru masuk kepada apa hukum jika orang tu pergi cuci gereja, cuci kuil, cuci rumah berhala, bersihkan, tolong cat bagi cantik, spray bagi wangi ke, kan, bubuh kapet bagi cantik ke. Apa hukum benda ni? Boleh ke dijadikan sebagai satu amalan? Kita kena lihat pada dua sudut. Kalau dia lakukan hal itu kerana dia suka dengan ajaran agama tu, dia suka dengan ibadah agama berkenaan, dia suka dengan kekufuran itu, dalam bahasa yang lebih jelas, pada dia benda tu okey, benda tu lahir daripada perasaan suka dia kepada agama berkenaan, maka ini termasuk di dalam bab akidah. Kalau itu titik tolaknya. Pasal apa hampir cuci? Aku suka lah agama tu, aku suka cara mereka duk ibadat tu, aku nak tolong mereka pergi bersih ke tempat tu. Kalau itulah titik tolak, mungkin dia tak kata di mulut, tapi di dalam jiwanya ada hal yang sama, maka itu bererti dia telah meredai kekufuran. Dan kaedahnya yang mana Allah sebut, waqad nazzala alaikum fil kitab, waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an, dalam surah An-Nisa. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah diturunkan kepadakah kamu di dalam kitab, jika kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dipersendakan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk dengan mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka campur cakap benda lain. Mereka orang duk hina ayat Allah, kita tak boleh pergi join, melainkan mereka cakap bab lain. okey. Kalau kita duduk juga, kamu kalau demikian sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah menghimpunkan munafik dan kafir di dalam neraka Jahannam sama-sama, semua sekali. Atas ayat ni kita tak boleh redha dengan kufur. Artinya kalau kita pi kena redha dengan kufur, isunya ialah isu akidah. Satu. Tapi kalau kita pi kita tak redha dengan kufur, kita tak suka kufur, tapi kita pi disebabkan benda lain, disebabkan kerja, disebabkan nak pasang elektrik, disebabkan nak cat dapat upah cat, disebabkan dapat upah tutup paku, disebabkan dapat upah pasang CCTV, boleh ataupun tidak? Yang ni bukan redha, yang ni ada kepentingan lain. Dia tak suka kan kufur, tapi dia ada kepentingan lain. Kalau halnya seperti itu, bahagian yang kedua ini, barulah para ulama berlaku khilaf pendapat. Majoriti para ulama dengan majoriti yang besar mengharamkan pekerjaan yang mendapat, sekalipun mendapat pekerjaan yang mendapat upah ni, untuk bertujuan kemaslahatan gereja ataupun tempat ibadah agama lain. Majoriti mengharamkan. Dengar lu, jangan duk buat kelang kabut,
Sehari cap apa tu dia pantang sangat, dia dengar pergi habis. Majoriti para ulama mereka mengharamkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, dia kata wa akrahul muslima an ya'mala bina'an wa nijaratan aw ghairuhu fi kanaisihim allati li salawatihim. Aku tak suka, aku benci orang muslim bekerja jadi tukang tukang buat bangunan ke, tukang kayu ke, apa saja di gereja-gereja yang mana dikhususkan untuk salat mereka. Maka mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Malik tak boleh. Mazhab Hanbali seperti nukilan Ibn Taimiyah juga tak boleh. Mazhab Malik juga sebut tak boleh. Cuma ada qaul Abu Hanifah, dia kata boleh untuk kerja. Abu Hanifah dia kata boleh untuk kerja. Dan apa yang dia kata ini tidak, dua orang tokoh utama mazhab dia, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang menjadi pengapit utama dalam mazhab Hanafi, dua-dua ni tak bersama dengan imam mereka. Mereka tak setuju, mereka kata haram. Tapi Abu Hanifah dia kata kalau dia pergi untuk kerja, untuk dapat duit, untuk dapat gaji, dia boleh, kerana pekerjaan tu sendiri tak haram, kata dia. Isu orang kafir memang dia dah memang macam tu agama dia. Kita kerja tukang cat ke, tukang bina, ini kerjaan yang halal pada asalnya. Cuma mereka saja yang gunakan benda tu untuk ibadat. Pendapat ini ada disokong oleh beberapa tokoh tetapi sangat minoriti. Sehingga Al-Imam Asy-Subki dia kata ijma' kata haram, kata Subki. Okey, kita ambil lah bab ini. Kalau kita pergi kerja pasang elektrik, tolong pasang CCTV, tolong buat tangga tempat ibadat, tolong pergi hantar bata, majoriti kata haram, segelintir menyatakan harus. Cuma kita nak tanya, adakah sama antara bekerja dengan pergi sukarela cuci? Sama ke tak? Sama tak? Tuan-tuan, pasal ada orang-orang yang dah ulas sama ke tak? Non-Muslim yang dengar, please be patient, sabar, saya akan pergi ke kesimpulan. Sama tak tak? Sama tak? Tak sama. Jangan kias macam ni. Sebab apa? Kerja dia, tujuan dia dapat duit. Sukarela maksudnya dia pergi kerana suka. Anda faham? Kerja tujuan dia dapat duit, sukarela dia pergi kerana suka. So orang yang pergi kerana suka ni, ini di sisi jumhur, bahkan hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dilihat mengulas tentang masalah gereja di Qatar, dia pun teragak-agak pada ujung tu dia kata nak tengok macam mana ulul amri. Melainkan kita pergi bukan kerana kita suka, tetapi kerana ada urusan lain. Contoh, kita bersihkan gereja sebab kita nak semayang di tempat tu sendiri, macam yang dilakukan oleh sebahagian orang Islam yang duduk di UK. Mereka sewa gereja untuk semayang Jumaat. Tak ada isu lah, ada gharat yang lain, ada tujuan yang lain. Ataupun kita bersihkan kuil disebabkan kita nak bagi orang bukan Islam ke, yang mana mereka tak ada pelindungan masa banjir, mereka nak duduk di situ, tempat pelindungan, it's okay. Kerana itu merupakan tempat keperluan, bukan tujuan ibadah, bukan tujuan untuk menolong mereka untuk beribadah atau menolong mereka di dalam urusan syirik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong di atas pemusuhan dan atas dosa dan pemusuhan. Maka dengan itu, kalau misalnya kita pergi kena terpaksa, misalnya pihak kerajaan arahkan kita tolong bersihkan untuk mereka ni, kerana takut kalau tak bersihkan penyakit daripada tempat mereka merebak dalam kawasan lain. Ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu menafikan redha kepada amalan kufur. Amalan kufur. Cuma ada orang kata, kan
tujuan kita supaya mereka pun berminat dengan Islam. Yang ni kita nak kena tengok betul ataupun tak. Melainkan kita dalam perjanjian, orang tengok kalau kita tak buat yang tu, macam kita berlaku salah faham terhadap Islam. Kena tengoklah sejauh mana salah faham itu. Tapi kalau kita kata nak bagi mereka tertarik dengan Islam kerana kita pergi cuci tempat ibadat mereka, pada keadaan biasa, jauh untuk kita lihat hal itu. Kita buat contoh yang lain. Ada tempat perjudian, kita pergi cuci tempat judi. Pergi bersih, sapu, tampah tempat judi. Maka penjudi-penjudi pun insaf, lalu ikutlah kita, tak mau berjudi dah. Ada kemungkinan macam tu? Ada tak? Ada. Kalau dia kata depa pun main tolong kita nak belah apa-apa. Isu dia. Jadi nak kena faham gharat dia apa, tujuan dia apa. Ini semua sekali lagi pada non-Muslim tidak menafikan bahawasanya Islam menyuruh untuk menyantuni orang yang bukan Muslim jika sakit, jika demam, mereka bahkan diperlih ni zakat pun boleh diberi kepada mereka yang susah. Tetapi soal meredai tempat kufur, itu Islam dia tak ada, dia tidak berkompromi dalam hal itu. Bukan bermaksud kami nak bom tempat dia, tak. Semua jasa lain kita akan balas. Tapi ini tempat kufur, melainkan kita pergi buang kekotoran itu dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka yang sakit untuk boleh duduk. Tapi kalau nak membolehkan mereka, nak memberikan keselesaan untuk menyembah berhala, tidak ada. Agama tak buat begitu. Kerana itu menjerumus ke arah meredai amalan kufur. Kalau nak bagi mereka tertarik dengan Islam, tengok Islam ni, orang Islam pun main cuci gereja kita tokong kita rasa macam minat dengan Islam. Nampak macam payah lah. Kita bimbang lama-lama anak-anak kita yang cuci tu pula, dia pula rasa okey lah dengan berhala ni. Ini semua sekali lagi bukan tanda permusuhan. Disiplin. Seperti mana orang Islam tak pergi cuci tempat orang berjudi, tapi kita tak pergi bakar lah tempat judi berlesen yang kerajaan bagi. Dia minum arak, kita tak pergi bakar kedai arak dia, ada kerajaan peruntukkan untuk dia. Tapi nak tolong cuci cawan arak dia, kita tak cuci. Kita tak cuci. Bukan tanda kita kalau jumpa dia kat luar tu nak ketuk. Tapi kalau kita jumpa dia minum arak, dia mabuk, dia jatuh tepi jalan, kita angkat dia, kita bagi ubat ke dia. It's okay. Itu kemanusiaan. Hanya kita bercakap di sudut perkara yang membabitkan soal boleh dikaitkan dengan soal redha kepada kufur. Ini yang menyebabkan jumhur ulama kata kerja tak boleh. Yang sebahagian yang ulas tu dia kata dia samakan kerja yang dapat gaji tu dengan sukarelawan yang buat dengan suka hati. Itu tak sama. Itu di sudut itu tidak sama. Pun begitu, kita menghargai pertolongan mereka, kita bantu mereka yang sakit, kita bagi tahu pada mereka dalam Islam peperangan padri tidak dibunuh, sami tidak dibunuh selagi mana mereka tidak terlibat dengan peperangan. Mereka yang berlindung di kuil, di gereja tidak diserang. Bahkan kalau musuh ingin menghancurkan gereja yang berada di bawah wilayah negara orang Islam, tentera orang Islam akan mempertahankan semua wilayah itu termasuk gereja. Melainkan kita pergi bertugas, mereka buat upacara agama, wil-wil ke apa-apa ke, kerajaan tugaskan kita untuk menjaga keselamatan supaya mengelakkan kekacauan. Kita bertugas, kita bukan redha, kita melaksanakan tugas. Keizinan tidak bererti keredaan. Ini hal yang saya minta supaya mudah-mudahan kita faham dalam hal ini. Bukan kita anti kepada amalan untuk tolong-menolong,
tetapi kita ada konteksnya. Kita tak jumpa orang minum arak kita pergi jalan berkatok dia pecah kepala orang. Tak ada, kita tak ada. Tapi kalau tuan tolong cuci sat cawan tu, saya nak minum arak segelas, kita tak boleh cuci. Saya tak boleh cuci. Tapi kalau kita kata saya tahu kan saya cuci ni sekejap lagi, dia tobat daripada minum arak. Kalau kita pastikan tu, hebatlah kan. Kok dia tambah lagi 2 gelas, kita tak tahulah. Kan? Jadi ini semua saya minta kita semua berhati-hati, dan qaul jumhur di seperti ini, kalam mereka lebih ada wajah yang kuat dalam konteks itu. Pun begitu, kalau orang kerja setakat kerja dalam fatwa perlis sendiri kita dah sebut, kalau kerja-kerja yang macam tu yang terpaksa tu, ada qaul mazhab Abu Hanifah yang longgar dalam masalah tu. Itu kerja kena tujuan dia bukan redha dengan benda tu, tapi kena nak dapat gaji. Tapi kalau senang hati, weh, besok mereka nak dibabali, jom kita pergi cuci kuih mereka. Lepas tu, besok mereka nak Christmas, jom kita pergi cuci gereja mereka. Kita tak ada macam tu. Dan kita pun tak habaq mereka, orang bukan Islam, mai bersih masjid tu, kami esok nak mayang raya. Kita pun tak suruh. Kita pun tak suruh. Tapi kita akan menyantuni mereka dengan baik sebagai kehidupan yang baik antara satu sama lain di kerangka kemanusiaan. Merujuk kepada bab bayi perempuan hanya minum susu ibunya. Adakah Islam sarankan bayi hanya minum susu sampai 2 tahun? Haulaini kamilain, kan? Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Mereka menyusukan anak-anak mereka 2 haul dengan cara yang sempurna, kan? Itu juga yang disebut di dalam surah Luqman, kan? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan mengandung dan juga menyusu selama 30 bulan. Haulaini kamilain 24 bulan, tinggal baki lagi 6 bulan. Jadi ini semua ialah galakkan dalam agama menyusu 2 tahun. Tak lebih, kalau nak berhenti pada 2 tahun tu kena dapat kesepakatan ibu dan bapa dia. Kerana itu hak anak untuk dapat 2 tahun. Kalau kita berhentikan hak tu, kita kekurangan di sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dan dia pun tak menyusulah lebih pada tu. Allah Taala suruh 2 tahun kita susu anak kita. Tumbuh besar dia, kesihatan dia. Dan sekarang ni kempen susu ibu yang dibuat oleh hospital dan seumpamanya membuktikan tak sama. Susu ni dia buat macam-macam jenis susu yang dikeluarkan di pasaran ni. Susu awal lembu lah, lembu akhir lah, lembu pencin lah, lembu apa pun tak sama dengan susu ibu. Tak sama. Sebab tu bagi susu ibu. Sebab tu dulu-dulu diupah anak tu, dicari wanita yang ada susu, menyusu. Sebab tu ada bab ibu susuan. Kerana menyusu tu akan memberikan satu kekuatan yang lain pada anak. Dia di sudut kasih sayang ibu, di sudut kekuatan tulang, kesihatan dan seumpamanya. Antibody dia juga kuat. Dan ini mudah-mudahan kita amalkan dalam masyarakat Islam, walaupun kita tahu sebahagian dah kerja dan seumpamanya. Dia perahlah susu dia apa, dia tinggal supaya dapat minum, dibandingkan untuk dia minum susu lembu. Bukanlah kata haram minum susu lembu tu, taklah kata. Tetapi mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang Quran kata. Allah. Ada lagi soalan tak? Okey, apa ni? Banyak lah. Saya ada duit haram selepas beberapa bulan saya sambung belajar. Macam mana tu? Duit haram selepas beberapa bulan saya sambung belajar. Bolehkah guna duit tersebut untuk sepanjang saya belajar, termasuk makan?
Tak boleh. Duit haram digunakan dah. Melainkan kita nak tengok haram tu pasal apa kita kata haram. Kalau kita kata duit tu riba, haram, kita beri kepada pihak lain yang mana kita tak ada kepentingan dengannya. Duit interest ke apa, yang memang bank kita bubuh dia bagi lebih, kita guna yang benda yang tak ada kepentingan dengan kita, kita hantar pada orang lain. Kalau dia memang tak mau, kita hantar orang nak buat apa-apa ke, hatta nak bagi ke orang miskin pun boleh, tapi bukan ada kepentingan dengan kita. Tetapi jika sekiranya duit haram tu duit orang, wajib kita bagi balik duit tu kat dia. Tak boleh saya belajar haram pun saya makan untuk benda baik apa. Tak boleh. Itu termasuk dalam benda yang haram. Hendaklah dikembalikan kepada tuannya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad.